Awak tengah buat apa tu? Susun. Susun apa? Huruf KSTROVERT. Extrovert apa? Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di dalam pentaksiran psikometrik, di mana hari ini sebuah lagi episod yang kita akan bincangkan apakah dia trait-trait di bawah psikometrik ini, iaitu kita nak fokus kepada inventory trait personality extrovert bagi episod kali ini. Dan seperti kita telah lihat, itu dia guru kita pada hari ini yang mana akan berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan topik kita. Kita nak persilakan Cikgu Siti Rohayu Ahmadan yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Perimbun Ceras Selangor. Selamat datang Cikgu. Terima kasih Nisa. Dan kita hari ini dibantu oleh guru jurubahasa isyarat yang datangnya dari Melaka, iaitu Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Mutahir Batu Berendam, Melaka. Terima kasih Cikgu. Hari ini kita sama-sama nak membincangkan tentang inventory trait personality extrovert, dan kita telah lihat, adik tadi pun tanya, apa itu extrovert Cikgu? Mungkin Cikgu boleh mulakan dengan jelaskan apa dia maksud extrovert. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Sama-sama. Sihat hari Nisa? Alhamdulillah Ceria sihat. nampak hari ni. Baik. Okey, untuk pengetahuan semua, extrovert ini secara ringkas nak kita faham, suka bercakap. Baik. Saya mudah kan Nisa? Suka bercakap. Tapi dari segi Baik. istilah, extrovert ini ialah individu yang suka berinteraksi, bekerja dan berada dengan orang ramai. Pendek baik. kata, extrovert ni dia tak boleh tak ada orang. Dalam seharian tu dia mesti kena bercakap dengan orang. Baik. Faham. Itu definisi yang mudah yang kita nak tahu tentang extrovert. Itu antara definisi apakah extrovert. Macam mana pula dengan ciri-ciri yang bertentangan ataupun berlawanan dengan extrovert? Kalau adanya orang yang suka bercakap, mesti ada orang tak suka bercakap kan, Cikgu? Betul. Okey, untuk ciri-ciri orang yang bertentangan dengan extrovert, kita panggil introvert. Introvert ini ialah individu yang kita panggil dia pendiam. Oh, baik. Maksudnya dalam sehari tu kalau dia tak bercakap dengan orang pun dia tak ada masalah. Dia berlawanan dengan extrovert. Extrovert dia mesti bercakap. Betul. Tapi introvert dia lebih pada pendiam. Suka menyendiri. Maknanya dia tidak ada masalah. Ciri-ciri introvert ni tidak ada masalah sekiranya dia tidak bertemu dengan orang. Dia tidak ada masalah. Dia tidak bekerja melibatkan orang yang ramai. Dia tidak ada masalah. Dia suka dalam dunia dia sendiri. Baik. Itu introvert. Itu ciri yang berlawanan ataupun bertentangan dengan extrovert, yang mana extrovert ni macam saya je Cikgu. Sebab suka cakap banyak. Suka bercakap, boleh bekerja dalam kumpulan yang orang ramai, di hadapan orang ramai. Itu antara definisi siapakah warga extrovert. Jadi mungkin ada penonton macam, macam saya je extrovert ataupun macam saya je introvert kan. Tapi bagaimana kita nak tentukan tafsiran skor yang telah dibuat untuk menentukan personaliti murid ini, sama ada beliau ini extrovert atau introvert? Okey, untuk kita tentukan personaliti murid, kita akan murid akan menjalankan inventory trait personality. Baik. Di mana kita tentukan melalui skor. Kalau murid itu mendapat skor 1 sehingga 30%, bermaksud murid itu seorang yang introvert. Yang bertentangan bertentangan dengan extrovert lah. Kalau dia dapat skor 1 hingga 30%, dia seorang pemalu, dia seorang pendiam, suka bersendiri dan dia kurang selesa berada di majlis. Baik. Itu kalau skor rendah. Bila dia skor sederhana, skor 40 kepada 60%, maksudnya dia sederhana pergaulan dia. Baik. Dia boleh menyendiri, dia boleh dengan orang, tidak ada masalah. Tapi bila skor dia tinggi, 70% sehingga 99%, bermaksud individu itu ialah seorang yang extrovert, peramah, suka bekerja dalam kumpulan, suka bergaul, suka pergi kenduri. Kan? Saya pergi kenduri sebab makan je Cikgu. Dan orang extrovert dia yakin untuk bercakap di
hadapan ramai. Dia tidak ada masalah. Baik, patutlah cikgu bila saya dengar ada orang ciri-cirinya ekstrovert bila menghadiri sesuatu majlis berhadapan dengan orang yang ramai, kumpulan yang ramai, dia tidak ada masalah untuk berhadapan dengan situasi tersebut untuk satu jangka masa yang lama. Contohlah acara tu 4 jam. Daripada awal hingga ke akhir dia boleh bertemu dengan orang. Tapi orang yang ekstrovert mungkin lepas 1 jam dia dah rasa tak boleh nak paksa diri lagi. Betul ke cikgu? Orang ekstrovert memang dia suka bercakap, suka jumpa orang dan kalau nak pergi kenduri tu dia yang paling excited. Sebab apa? Dia nak jumpa orang. Itu antara ciri-ciri ekstrovert dan kita telah tahu apakah definisi ekstrovert ini sendiri dan ciri apakah yang bertentangan ataupun berlawanan dengan ekstrovert. Nisa, ada satu lagi. Ambivert. Ambivert. Apa tu cikgu? Macam amphibia. Bukan. Ambivert ni dia macam tengah-tengah. Orang ambivert ni dia boleh macam di kalangan extrovert dia boleh masuk, di kalangan introvert pun dia boleh masuk. Wah, satu pengetahuan baru yang telah kita belajar sama-sama. Kita nak berbicara dengan lebih lanjut tentang extrovert ini, tapi kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke pentaksiran psikometrik. Masih menonton pentaksiran psikometrik yang mana kita membincangkan atau memfokuskan kepada inventory trait personality extrovert bersama saya Nisakir dan Cikgu Ayu. Kita telah lihat video yang dipertontonkan sebentar tadi antara ciri-ciri extrovert. Mungkin Cikgu Ayu boleh jelaskan lebih lagi apa lagi ciri-ciri yang boleh kita kaitkan dengan mereka yang mempunyai personality extrovert ni, Cikgu. Terima kasih Nisa. Sama-sama. Berdasarkan video tadi, semua dah nampak kan? Aktiviti keramaian. Maksudnya ada majlis kenduri, ada majlis sambutan hari lahir dan sebagainya. Ciri-ciri individu ekstrovert ini, yang pertama, dia suka menghadiri majlis. Di mana majlis tu perlukan bercakap. Kan? Sebab dia akan bergaul dengan orang ramai. Yang kedua, suka bercakap. Di mana saja, orang ekstrovert tidak ada masalah. Letaklah di mana pun. Dia boleh bercakap dengan sendirinya. Letaklah dengan siapa pun, dia tidak ada masalah untuk bergaul. Seterusnya dia pandai membawa diri. Di mana individu ekstrovert ni kita letak di mana-mana pun dia boleh bawa diri dia. Dia tidak ada masalah. Maknanya cikgu sekiranya diletakkan di situasi yang dia tidak biasa pun dia boleh. Dia boleh bawa diri sebab kemahiran bercakap dia tinggi. Kemahiran bergaul dia tinggi. Seterusnya individu ekstrovert ini pandai menghidupkan suasana. Di mana kalau ada individu ekstrovert di kalangan kita, suasana itu akan lebih ceria. Nisa ada kawan macam tu? Ada. Ataupun Nisa begitu? Mungkin saya. Termasuk orang ekstrovert ini, dia pandailah untuk menghidupkan suasana yang hening, yang sunyi. Mungkin kita dia rasa macam alamak kan, senyap macam ni, kita mulakan je lah. Baik. Seterusnya suka dikenali. Orang ekstrovert ni dia suka dikenali. Macam Nisa kan, seorang host tapi ekstrovert. Suka dikenali. Itu antara ciri orang ekstrovert. Seterusnya orang ekstrovert ni dia pandai meluahkan perasaan melalui kata-kata. Macam mengayat kan? Kan. Tapi saya tak mengayat orang, cikgu. Saya yang diayat orang lain. Itu antara ciri-ciri orang ekstrovert. Baiklah. Itu ciri-ciri yang sama-sama kita pelajari. Kalau di sekolah ya cikgu sebagai seorang guru, bagaimana cikgu mengenali atau kita mengenal pasti ini adalah murid-murid yang bercirikan ekstrovert? Di sekolah senang je kita nak kenal murid ekstrovert.
satu kelas to bising. Kelas to Ramai bising lah bermaksud extrovert, apa? ya. Kelas to bising bermaksud murid-murid bercakap. Murid yang suka bercakap ialah murid yang extrovert. Baik. Yang kedua, murid tu peramah, tak malu nak bertanya. Contohnya dia tak faham ataupun dia tak faham apa-apa di dalam kelas, dia akan tanya cikgu. Dia tak malu lah nak tanya. Baik. Maknanya kalau ada guru-guru cakap siapa nak jawab soalan? Saya cikgu. Extrovert lah tu. Dia extrovert lah, dia tak malu. Tapi kan cikgu, adakah personality extrovert ni dia sebenarnya personality yang kekal atau sampai satu tahap dia mungkin akan berubah atau orang panggil tone down sedikit, mungkin berkurangan sedikit? Aktiviti extrovert ini ciri ni sebenarnya dia tak semestinya kekal. Dia boleh berubah bergantung pada penerimaan diri. Kalau contoh seseorang tu dia selesa dengan dirinya yang extrovert atau introvert atau ambivert, dia akan kekal. Tapi benda ni bergantung kepada pengaruh sekeliling. Contoh di sekeliling kalau orang tu ceria, gembira dan dia macam tertarik. Jadi secara tidak langsung dia akan berubah. Baik. Maknanya mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuatkan ada masa dia extrovert, ada masa tiba dia rasa macam dah kurang extrovert sikit. Faktor umur boleh jadi peranan tak cikgu? Boleh juga. Mungkin waktu sekolah dia lebih ceria, seronok lebih kan. aktif kan. Tapi bila dah meningkat usia mungkin dia tak nak cakap banyak lagi. Baik. Faktor umur pun memainkan peranan. Saya rasa kelas saya dulu ramai extrovert lah. Cikgu bising betul. Bising kan? Sampai cikgu disiplin datang kan. Tak ada lagu Roger. Kawan-kawan saya semua baik-baik kan. Mungkin dalam satu kelas tu ada golongan yang extrovert dan juga introvert. Ya, betul. Jadi bagaimana keadaan ni macam kita nak seimbangkan? Mungkin kita tak nak yang introvert tu ketinggalan. Sebenarnya peranan guru. Peranan guru dalam kelas memainkan peranan yang pentinglah untuk mengenali sisi murid itu sama ada murid itu introvert atau extrovert. Contoh, kalau murid itu introvert, guru mungkin boleh menjalankan aktiviti yang melibatkan pergerakan sikitlah supaya murid itu dia ada melibatkan diri dalam aktiviti. Kalau murid itu extrovert, mungkin cikgu boleh bagi tugasan yang melibatkan aktiviti pergerakan. Orang extrovert ni suka bergerak. Kalau extrovert bagi tugasan cuba senyap, mungkin ada masalah sedikit di situ. Dia akan memberontak. Kan? Sedikit lagi macam nak cakap kan. Itu extrovert. Baiklah, kita akan berbicara dengan lebih lanjut tentang inventory trait personality extrovert selepas ini. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali ke personality nampak lain. Pentaksiran psikometrik Didik TV KPM. Masih menonton pentaksiran psikometrik di mana saya dan Cikgu Ayu hari ini seronok berbual mengenai inventory trait personality extrovert. Kita tahu orang extrovert ni mungkin kebanyakan contohnya daripada Nisa, suka bercakap, tidak ada masalah berada dalam kumpulan yang besar ataupun bersosial dan tidak ada masalah membuka perasaan kepada orang lain ya Cikgu ya. Tapi bagaimana kita nak tahu inventory trait personality ni boleh bantu guru-guru di sekolah, mungkin boleh bantu ibu bapa, malah murid itu sendiri Cikgu Ayu. Terima kasih Nisa. Sama-sama. Sebenarnya secara kita tidak sedar ITP ataupun inventory trait personality ini dia boleh membantu murid, ibu bapa dan guru untuk mengenali murid dengan lebih lanjut. Pertama contoh kepada guru ya. Kepada guru boleh menggunakan inventory trait personality ini untuk mencari bakat kepimpinan. Contohnya kita gunakan ITP ini di sekolah untuk mencari pengawas, PRS dan sebagainya. Di mana dalam ITP itu ialah diukur selain daripada konstruk extrovert, kita juga mengukur konstruk kepimpinan. Kalau nak jadi seorang pemimpin, kepimpinan mesti kena tinggi. Betul. Saya setuju. Kan? Kalau kepimpinan rendah, macam mana dia pemimpin? Jadi aktiviti ini sangat membantu sebenarnya kepada murid. Ia sangat membantu di mana murid itu boleh kenal. Saya ni orang yang macam mana? Patutlah saya banyak bercakap. Saya extrovert rupanya. Itu untuk bantu murid untuk kenal diri dia untuk ITP. Untuk kepada ibu bapa supaya ibu bapa lebih kenal anak dia macam mana melalui skor. Contohnya ibu bapa tengok skor wawasan anak rendah. Jadi ibu bapa secara langsung boleh membantu anak untuk lebih merancang hala tuju masa depan. Itu untuk untuk bagaimana kita nak bantu. Baik. Okey Nisa, saya ada video nak tunjuk. Saya tengok tak?
tertanya-tanya apalah cikgu bawa untuk kita pada hari ini. Jom kita ada tengok video yang kita nak pertontonkan. Penonton di rumah sama-sama kita saksikan. Macam ni cikgu, kiri, kanan. Seronok kan hari kat sini. Itu dia, kalau di sekolah tahulah untuk kita berada di depan orang ramai buat pula gerakan tarian tersebut bukannya mudah ya. Mungkin cikgu boleh jelaskan apa aktiviti yang berlaku dalam video sebentar tadi cikgu. Okey, Nisa, untuk mengetahui semua video tadi menunjukkan aktiviti murid menjadi fasilitator untuk program sekolah. Di mana murid ini mengetuai untuk aktiviti exercise, energizer. Pagi-pagi kan bergerak sikit kan cikgu kan. Jadi memang sesuai aktiviti ini untuk murid yang extrovert. Baik. Seperti yang kita tahu tadi, bila orang tersebut extrovert, dia tidak malu untuk berhadapan orang ramai. Mungkin itu adalah antara satu aktiviti yang mampu dilakukan oleh orang extrovert. Betul tak cikgu? Betul. Macam mana kita nak gilap potensi mereka yang kita kenali sebagai murid extrovert ni cikgu? Okey, untuk mengetahui semua, murid extrovert ini dia ada kelebihan. Baik. Di mana dia suka bercakap. Bila suka bercakap, di sekolah ada acara-acara yang perlu memerlukan MC, pengerusi majlis. Jadi di sinilah murid extrovert itu diasah bakatnya untuk menjadi seorang MC. Selain itu, murid extrovert boleh menjadi pemudah cara. Di mana setiap awal tahun kita ada minggu orientasi tingkatan 1 dan murid extrovert ini boleh membantu guru untuk melaksanakan aktiviti di sekolah. Betul. Selain daripada itu, menggilap bakat sebagai pemimpin murid. Sebagai pemimpin dia perlu banyak bercakap. Ya, betul. Kan untuk mengendalikan murid-murid lain. Jadinya orang extrovert ini sangat sesuai untuk menjadi seorang pemimpin. Baik. Cikgu setuju tak kalau saya katakan orang-orang yang extrovert ni ada masa mereka ini secara naturalnya memang extrovert dan kita dah nampak beliau menonjol berbanding rakan-rakan yang lain. Mungkin itu salah satu cara untuk kita mengenal pasti dia ni mampu menunjukkan diri. Maknanya mungkin dia extrovert? Ya, betul. Extrovert kan dia suka orang cakap apa, menunjukkan diri dia ke depan. Jadi memang sangat sesuai aktiviti seperti ini. Selain itu, kooperator. Kooperator ni saya tahu kooperator. Kooperator? Yang betul-betul koperasi ke? Ya, betul. Seorang kooperator kena extrovert sebab apa? Dia kena menjual. Jadi di situ kita boleh kenal pasti bakat murid dan guru bolehlah mengambil murid ini sebagai kooperator ke, PRS, pengawas dan sebagainya. Itu kalau di peringkat sekolah di mana kita boleh menggilap bakat dan potensi mereka menjalankan tugas-tugas seperti pengawas, pembimbing rakan sebaya, kooperator dan sebagainya. Bagaimana dengan kalau kita lihat di masa hadapan, cikgu yang jauh sikit, apakah jenis-jenis pekerjaan yang mampu dilakukan oleh orang extrovert selain daripada pengacara televisyen seperti Nisa? Kasih contoh siap-siap. Banyak sebenarnya pekerjaan yang sesuai dengan extrovert. Guru. Guru Guru kena extrovert. Betul. Kalau guru tak extrovert, macam mana dia nak mengajar? Pengacara TV kena bercakap di hadapan orang ramai. Wartawan. Sebab nak mewawancara orang. Betul. Itu antara pekerjaan yang sesuai dengan individu yang extrovert. Tapi kerjaan dia mesti bercakap dengan orang, melibatkan orang. Dia tidak boleh melibatkan benda semata-mata. Sebab extrovert ni mudah bosan. Betul. Dia nak kita kena ada cabaran baru setiap hari. Contohlah murid-murid yang menonton mungkin ramai cikgu yang tertanya kan macam mana kerjanya pengacara TV ni. Setiap hari kan kita mengacarkan rancangan yang berbeza kan cikgu kan. Jadi itu bentuk cabaran yang berbeza ya. Ya, betul. Maknanya kita extrovert tak boleh kekal pada satu-satu rutin yang sama. Extrovert memang dia tak suka rutin yang sama. Betul. Kan? Sama macam Nisa, betul. Dia suka perkara baharu. Dia lebih pada benda yang baru, benda yang berbeza daripada hari
semasa. Baiklah, kita telah mengetahui dengan lebih lanjut siapakah extrovert. Saya rasa yang menonton ni ramai macam, alamak, adakah saya extrovert? Adakah saya introvert? Atau adakah saya ambivert? Di tengah-tengah, di bahagian extrovert pun boleh, ada masa dia nak menyendiri juga, nak masa untuk diri sendiri juga. Jadi, mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kita apakah kesimpulan yang dapat kita berikan berkenaan dengan inventory trait personality extrovert ni, cikgu? Okey, untuk pengetahuan semua, kita sebenarnya memiliki keunikan diri kita sendiri. Setiap kita ada kita punya keunikan, kita punya kebolehan sendiri. Jadi secara realitinya tanpa kita sedar sebenarnya kita menggunakan dua-dua trait ni. Kita kadang-kadang kita introvert pada keadaannya, ada masanya kita extrovert pada keadaannya kan. Jadi dalam personality ini tidak ada benar, tidak ada betul. Dia bergantung pada kita sebenarnya. Bagaimana kita memaksimalkan kebolehan kita. Jadi apa yang penting kita kenali personality kita dan kita cari potensi kita macam mana. Baik, Cikgu Ayu, sedikit kata-kata akhir dari Cikgu Ayu buat ibu bapa di luar sana sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling. Apa ibu bapa ini patut lakukan sekiranya mereka mengenal pasti anak mereka ini adalah seorang yang extrovert? Kenal bila kita tahu anak kita suka bercakap, kita maksimalkan kebolehan dia. Contohnya kita masukkan pada kelas-kelas yang sesuai. Jadi dia boleh menonjolkan kebolehan dia dengan lebih bakat dia dengan lebih jauh lagi. Jadi kita jangan takut bila anak kita extrovert, itu bukan satu kesalahan. Jadi kita pendek kata kita cari kebolehan dia, maksimalkan potensi diri yang ada pada diri dia. Betul tu, dengan pentaksiran yang dijalankan di sekolah, kita dapat tahu sebenarnya kebolehan kita ataupun apa yang secara natural kita lakukan ini boleh mendatangkan potensi yang sangat-sangat besar untuk masa hadapan, untuk kerjaya. Baiklah cikgu, mohonkan waktu ni begitu cemburu dengan kita. Sebelum kita akhiri episod pentaksiran psikometrik kali ini, saya ingin minta sedikit rumusan daripada Cikgu Ayu untuk semua yang menonton episod kita kali ini. Okey, kita kena sentiasa ingat personality kita menjadikan kita ini berbeza dan unik pada orang lain. Jadi jangan takut dengan personality kita, itu kita. Terima seadanya keadaan diri kita, cari kebolehan, cari kelebihan pada diri kita, maksimalkan apa yang ada. Betul tu, maksimalkan dengan menggilap potensi yang ada. Guru-guru di sekolah sedia membantu, guru-guru bimbingan dan kaunseling di sekolah juga sedia membuka pintu untuk anda datang dan juga mendapatkan nasihat. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Siti Rohayu Ahmadan yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Perimbun Ceras Selangor, sudi berkongsi dengan kami berkenaan dengan inventory trait personality extrovert. Juga kepada jurubahasa isyarat, terima kasih Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Mutahir Batu Berendam, Melaka. Cikgu Duzaimah bawa kita seorang-seorang tu hati-hati balik nanti. Terima kasih Cikgu Ayu, terima kasih penonton sudi menonton hingga ke akhir rancangan. Saya Nisa K, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.